Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kita akan sambung kelas. Sila buka buku proses skill muka surat 87, iaitu dalam bahagian 6.2 sel kimia ni. Okey, kita akan lihat satu contoh eksperimen bagaimana penghasilan tenaga elektrik oleh sel ringkas. Okey, tujuan eksperimen kita ini kita nak mengkaji penghasilan tenaga elektrik oleh sel ringkas. Dan dalam eksperimen ini, kita menggunakan zinc, kepingan kuprum. Okay, zinc dengan kuprum ni, jika awak lihat dekat sini, zinc, okay, sini zinc, sini kuprum. Okay, ini adalah sebenarnya elektron. Okay, nampak je sini voltmeter, bukannya bateri, maka ini adalah gambar darjah untuk sel ringkas. Okey, apakah elektrolit yang digunakan? Okey, ia menggunakan larutan natrium klorida. Okey, so larutan natrium klorida ini ia bertindak sebagai elektrolit ni. Ini adalah elektrolit. Alright. So dua-dua elektrod iaitu zinc dengan kuprum akan direndam dalam elektrolit. Yang kita gunakan elektrolit yang digunakan adalah natrium klorida. Kemudian ada wayar penyambung dan juga voltmeter. Okey. Zinc dengan kuprum akan dicelup ke dalam larutan elektrolit. Okey. Dan kita akan lihat bila kita dah sambung wayar semua, kita akan lihat bacaan pada voltmeter. So, ada tak bacaan pada voltmeter? Okey. So, kita ulang pula langkah 1 hingga 5 dengan menggunakan 2 kepingan zinc sebagai pasangan logam. So, mula-mula kita guna zinc dengan kuprum. Kemudian, kita gunakan zinc dengan kuprum. Kemudian, kita ambil bacaan voltmeter. Lepas tu, kita gantikan kuprum ni dengan zinc pula. Okey. Apakah ramalan kamu? Adakah jarum voltmeter ini akan berpusing ataupun tidak? Okey. So, sekarang ni, jika kita buat eksperimen yang pertama, ia menggunakan zinc dengan kuprum. Okey, zinc dengan kuprum, kita akan lihat ada bacaan jarum voltmeter ni akan bergerak. So, ada bacaan lah pada voltmeter. Kenapa ada bacaan? Zinc dengan kuprum, okey, zinc dengan kuprum, logam yang berbeza, maka akan ada logam yang akan menderma elektron dengan menerima elektron. Okey, sebelum kita jawab soalan, kita analisis sikit dalam sel ringkas ini. Kita ada zinc dengan kuprum. Okey, untuk sel ringkas, kita kena kenal pasti yang mana satu akan jadi terminal positif, mana satu akan jadi terminal negatif. Kita kena kenal pasti sebab dia tak ada bateri macam sel elektrolit. So, kita akan lihat daripada siri elektrokimia. Okey, so kalau kita lihat di sini dalam siri elektrokimia, okey, kita nak membandingkan antara kuprum dengan zinc. So, antara kuprum dengan zinc, okey, yang mana lebih elektropositifan? Iaitu ion zinc. Maka ion zinc akan lebih mudah derma elektron, dia akan jadi terminal negatif. Manakala dekat kepingan kuprum ini akan jadi terminal positif. Dan kita ingat semula dalam sel ringkas ia mengambil kira elektron. Maksudnya bagaimanakah pengaliran elektron itu? Elektron mengalir daripada negatif kepada positif. Jadi, kita akan lihat elektron itu mengalir daripada kepingan zinc. Okey, ini elektron ke kepingan kuprum. Okey, so kita nak analisis sikitlah untuk bahagian sel ringkas ini. So, kita nak jawab soalan. Jom. Okey. So, berdasarkan keputusan, kita nak tengok keputusan andai katalah kita buat eksperimen ini, okey. Kita menggunakan
zinc dengan kuprum dulu. Tadi kita buat dulu kan zinc dengan kuprum, ada yang akan jadi terminal positif dengan negatif, ada pengaliran elektron, maka adalah bacaan voltmeter. Okey, katakanlah kita ambil bacaan dia 1.2 volt contoh ya. Okey, ada bacaan voltmeter di situ. Sebab kita guna dua logam berbeza, ada logam yang akan jadi terminal negatif dengan positif. So, ada pengaliran elektron di situ. Jadi, adalah bacaan voltmeter. Kita tengok pula untuk bahagian eksperimen yang kedua, eksperimen minta kita gantikan kepingan kuprum ini dengan zinc. Okey, kita ganti dengan zinc. Makna kata kita menggunakan dua logam yang samalah. Okey, kalau kita guna dua logam yang sama, boleh tak kita kenal pasti mana satu akan jadi terminal positif dengan negatif? Kita tak boleh kenal pasti. Sebab kita gunakan zinc logam yang sama, yang mana satu akan jadi terminal positif dengan negatif. Kita tak tahu yang mana satu lebih ke elektropositifan. Maka tidak ada pengaliran elektron. Elektron tidak boleh mengalir jika kita menggunakan dua kepingan logam yang sama sebagai elektrod. Maka untuk menjawab soalan yang kedua ni, tadi kita dapat sini zinc dengan kuprum 1.2 volt. Okey, kalau kita gunakan zinc dengan zinc, kita tidak tahu mana satu lebih elektropositifan, tidak ada pengaliran elektron, maka kita tidak akan dapat bacaan voltmeter. So, kosonglah. Maksudnya, kalau kita guna zinc dengan zinc tu sebagai elektrod, maka tidak adalah penghasilan tenaga elektrik. Okey, kita lihat dalam perbincangan. Soalan yang pertama, nyatakan inference yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian. Inference ni apa? Inference ini adalah sebab kepada pemerhatian. Sebab kepada pemerhatian. Apa yang awak nampak? Apa pemerhatian kamu? Kamu perhatikan apa? Kamu perhatikan voltmeter. Voltmeter ada bacaan ke tak ada? Okey, so kita tengoklah dalam eksperimen ini. Nyatakan inference yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian bagi eksperimen ini. Okey, kenapa kalau kita tengok zinc dengan kuprum? Okey, pemerhatian kamu ada bacaan. Okey, ada bacaan. So itu yang awak nampak dekat bahagian voltmeter. So kenapa dekat bacaan voltmeter tu ada bacaan? Maksudnya kenapa dekat voltmeter tu kita boleh baca? Kenapa jarumnya bergerak? So itu adalah inference sebab kepada pemerhatian. So jawapannya adalah ini kerana arus elektrik terhasil. Okey. Untuk kes zinc dengan kuprum, anda lihat ada bacaan voltmeter. Jarum bergerak. So awak perhatikan jarum itu bergerak. Ada bacaan voltmeter. Kenapa ada bacaan? Sebab arus elektrik terhasil. Okay, soalan nombor 2. Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku dalam sel ringkas. Okay, dalam sel ringkas, perubahan tenaga mestilah daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okay, alright. So next, yang kedua, ramalkan bacaan voltmeter jika pasangan logam kuprum dan kuprum digunakan. Maksudnya, ia menggunakan elektrod itu dua logam yang sama. Samalah kes dia dengan zinc. Tadi, kalau guna dua-dua zinc tak ada bacaan. Sama juga, kalau guna dua-dua kuprum pun tidak ada bacaan. So, tetap kosong volt. Sebab tak tahu mana satu yang keelektropositifannya, kemudian tidak ada pengaliran elektron. So, apakah kesimpulan yang boleh kita buat daripada eksperimen ini? Okey, so dia bagi dua logam apa yang dicelup ke dalam satu apa menghasilkan apa. Okey, kalau kita nak tengok dua logam yang sama ke yang berlainan? Okey, kita tulis dua logam berlainan.
Sebab itu yang kita dapat bacaan. So, dua logam berlainan yang dicelup ke dalam, tengok balik gambar rajah tadi, voltmeter, kemudian ada logam, dua logam, iaitu satu zinc, satu kuprum kan. Okey, kita celup dalam apa? Kita celup dalam ni, elektrolit. Elektrolit. Okey. Dua logam berlainan yang dicelup ke dalam satu elektrolit menghasilkan apa? Menghasilkan arus elektrik. Okey.